Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam slot tuition online Perlis Mengaji. Saya Cikgu Rosli bin Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Hari ini akan meneruskan tuition kita pada hari ini dengan tajuk penyerta penyesuaian bank. Okey. Sebagai permulaan, sebagai perkenalan, penyerta penyesuaian bank ini disediakan oleh pihak perniagaan setelah mendapat penyerta bank dari pihak bank dan juga membandingkan dengan buku tunai yang terdapat dalam perniagaan. Jadi, hasil gabungan dua bahan iaitu penyerta bank dan buku tunai, maka pekerja di organisasi perniagaan akan menyediakan penyerta penyesuaian bank untuk menyelaraskan baki yang terdapat dalam buku tunai supaya sama dengan baki yang terdapat dalam penyerta bank. Jadi dengan andaian bahawa penyerta bank adalah sentiasa tepat kerana ia dijana oleh komputer, manakala terdapat kesilapan dalam penyediaan buku tunai kerana biasanya buku tunai ini disediakan secara manual oleh pekerja, jadi terdapatlah kesilapan atau salah silap yang mungkin tidak disengajakan. Jadi sebagai untuk membetulkan baki dalam buku tunai supaya sama dengan baki dalam penyerta bank, maka kita akan sediakan penyerta penyesuaian bank. Okey. Baiklah anak-anak pelajar, penyerta penyesuaian bank sebenarnya disediakan dalam dua cara. Yang pertama adalah tanpa mengemaskini buku tunai dan yang kedua adalah dengan mengemaskini buku tunai. Jadi soalan yang pertama yang akan kita lihat pada hari ini adalah cara atau kaedah menyediakan penyerta penyesuaian bank tanpa mengemaskini buku tunai. Okey, jadi pelajar bolehlah bersedia untuk melihat soalan sama ada mengambil gambar terlebih dahulu supaya nanti dalam perbincangan pelajar boleh merujuk kepada soalan. Dan biasanya apabila siaran ini di-upload ke YouTube, maka pelajar boleh berulang-ulang kali untuk melihat dan mempelajari sehingga dapat mencapai ke tahap yang mahir. Okey, kita mulakan. Okey, soalan 1 berikut ialah buku tunai dan penyerta perniagaan Bukit Keteri bagi bulan April 2020. Okey, jadi kita lihat buku tunai di sini. Di sebelah debit kita ada April 1 baki bawah-bawah. Kemudian 5 hari bulan jualan, 7 hari bulan pun jualan, 16 Nyonya Mansur, 27 Kedai Nazrin, 28 Amira dengan jumlah yang tertera di sini.
Kemudian seperti biasa yang kita tahu, buku tunai sebelah debit, sebelah kiri dianggap sebelah debit yang merupakan duit masuk, wang masuk. Manakala sebelah kanan kita panggil sebagai sebelah kredit, iaitu bahagian wang keluar. Okey, wang keluar terdiri dari belian dengan nombor cek, sebenarnya dengan nombor cek, syarikat murni, perniagaan Yusof, sewa, belian, lengkapan. Dan kita ada baki hantar bawah 7634 dan jumlah di kedua-dua bahagian debit dan kredit adalah 17,220. Okey, kita teruskan dengan melihat penyerta bank bulan April 2020. Biasanya penyerta bank akan dihantar selepas tamat bulan April. Jadi pihak syarikat akan menerima penyerta bank ini pada awal bulan Mei. Okey. Di sini kita lihat ada baki bawah-bawah, iaitu baki yang terdapat dalam penyerta bank. Apabila tidak ada tanda kurungan, bermakna baki inilah baki kredit. Baki kredit bermaksud baki yang normal, menunjukkan bank peniaga ini mempunyai simpanan dalam bentuk wang dalam bank, bukan dalam bentuk overdraft. Kemudian kita ada cek, ada sebelah debit, ada sebelah kredit. Kita ada cek, ini pun cek deposit. Okey, sini berbeza dengan buku tunai. Untuk penyerta bank, akaun bank sendiri, ya, kita catat setiap penerimaan adalah dalam bentuk di sebelah kredit. Manakala sebarang pembayaran adalah dibuat sebelah debit. Ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam buku tunai, iaitu wang masuk sebelah debit dan wang keluar sebelah kredit. Okey. Kita tengok di sini, ya, beberapa perkara. Jadi pelajar sempatlah untuk fokus kepada soalan. Tadi cikgu telah menunjukkan buku tunai. Sekarang kita lihat pula penyerta bank bagi bulan April 2020. Dan akhir sekali kita tengok, ini baki awal, dan akhir sekali baki akhir adalah 9958. Oleh kerana baki ini tidak ada dalam kurungan, maka baki ini dianggap baki kredit di penyerta bank. Okey. Harap pelajar sudah memahami bahagian ini dalam pelajaran yang lalu, semasa di kelas. Okey. Kita teruskan. Okey, makluman tambahan. Okey, cek bernombor 440072 telah tersalah catat dalam buku tunai. Jadi nanti kita akan lihat apakah kesilapan tersebut, berapa perbezaannya, dan kita lihat bagaimana ia dicatat dalam buku tunai, dan begitu juga dengan penyerta bank. Okey, jadi dengan andaian bahawa penyerta bank adalah tepat, jadi kesilapan itu berlaku dalam buku tunai. Okey, perkara yang kedua, cek yang diterima oleh Amira, seperti yang pelajar telah lihat tadi, nama Amira terletak di sebelah debit buku tunai, bermakna cek yang diterima oleh peniaga daripada Amira pada 28 April 2020 dipulangkan oleh bank kerana cek tersebut adalah cek tak laku. Jadi cara kita nak jawab nanti kita akan lihat bahagian seterusnya. Okey, soalannya seperti yang cikgu jelaskan tadi, bahagian yang pertama adalah pelajar dikehendaki menyediakan penyerta penyelesaian bank pada 30 April 2020 tanpa mengemaskini buku tunai. Okey, jadi cikgu menggabungkan kaedah menjawab ini dengan teknik 4 warna, iaitu menggunakan warna kuning, hijau, biru dan merah. Jadi 4 warna. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan teknik 4 warna ini untuk menyelesaikan penyerta penyelesaian bank tanpa mengemaskini buku tunai ini dengan cara yang lebih mudah. Okey, cara menjawab. Okey, ini adalah buku tunai yang ada dalam soalan tadi, ya. Ini adalah nombor cek, semua nombor cek ni, ya. Ini bahagian penerimaan dan ini adalah bahagian pembayaran. Okey. Fokus yang pertama kita adalah
Okey. Di sebelah debit atau di sebelah kiri buku tunai ni, kalau dekat kertas soalan, pelajar ketika menerima soalan ni, tulis dari awal lagi, tulis siap-siap. Deposit belum dikreditkan. Jika kita nak gunakan kaedah warna, jadi cikgu sarankan pelajar menggunakan warna kuning atau tulis deposit belum dikreditkan dan dalam kurungan berwarna kuning. Ada sebabnya kenapa kita buat macam ni. Jadi di luar soalan ni tulis deposit belum dikreditkan atau warna kuning. Okey. Seterusnya, di sebelah kredit atau sebelah kanan, pelajar perlu tulis cek belum dikemukakan. Cek belum dikemukakan di sebelah kanan atau sebelah kredit, di luar daripada kotak jumlah. Okey, dan bahagian ini kita boleh tandakan sebagai warna hijau. Seperti yang pelajar mungkin sedia maklum, jika pelajar dapat search dalam Google, type Cikgu Rosli Hamid, dan pelajar akan menemui satu daripada inovasi yang telah cikgu buat pada tahun 2012, iaitu teknik 4 warna dalam mempelajari prinsip perakaunan, iaitu menggabungkan otak sebelah kiri dan juga kemahiran otak sebelah kanan. Dan diharapkan dengan menggabungkan kedua-dua hemisfer otak ini, kiri dan kanan, kita akan dapat memberi impak yang kuat terhadap ingatan semasa mempelajari tajuk-tajuk dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Okey, selepas pelajar langkah pertama, tandakan deposit belum kreditkan dan tanda warna kuning. Langkah yang kedua adalah menandakan di sebelah kredit cek belum dikemukakan dan tandakan dengan warna hijau. Ada sebabnya nanti cikgu akan jelaskan kemudian. Okey, seterusnya kita lihat pula penyerta bank bagi bulan April 2020. Mungkin pelajar tertanya-tanya, jika diberi dalam soalan tu penyerta bank di atas, buku tunai di bawah, yang mana perlu kita fokuskan? Okey, ingat pesanan cikgu, kita fokuskan yang pertama kepada buku tunai. Kemudian baru kita fokus kepada penyerta bank. Tak kiralah sama ada soalan itu buku tunai di atas ataupun penyerta bank di atas, tapi kita tetap fokus buku tunai. Yang pertama. Okey, seterusnya langkah yang ketiga adalah pelajar menulis di bahagian debit ni di atas, tulis sendiri dengan perkataan belanja. Belanja, dan di sini cikgu sarankan pelajar boleh tulis belanja/biru. Belanja/biru. Okey, langkah seterusnya adalah di sebelah atas kredit ni, bahagian penyerta bank di atas kredit ni, pelajar tulis hasil atau warna merah. Sebenarnya merah jambu. Kalau merah betul dia akan menghilangkan, kita tak dapat nak kesan tulisan tu dengan elok, tapi kita guna warna merah jambu. Jadi langkah ketiga adalah menulis belanja di atas penyerta bank sebelah debit dengan warna belanja atau /biru. Yang keempat, menulis hasil di atas kredit penyerta bank ini dan /warna merah. Okey, boleh ingat kan? Okey, seterusnya kita lihat balik buku tunai berdasarkan maklumat tambahan tadi ya. Nombor 1, cek bernombor 440272. Okey, yang ini ya, perniagaan Yusof ni tersalah catat dalam buku tunai. Jadi pelajar cikgu sarankan pelajar bulatkan, bulat seperti telur, bentuk lonjong sikit ni. Bulatkan sebegini dan tulis kesilapan di atasnya. 1706. Maksudnya dalam buku tunai ini terdapat kesilapan. Bagaimana kita nak tahu ini silap? Berdasarkan maklumat tambahan. Apa yang sebenarnya yang tak silap adalah dalam penyerta bank. Okey. Langkah kelima menanda sebagai kesilapan. Okey, seterusnya maklumat tambahan yang kedua, cek yang diterima daripada Amira 28 hari bulan ni, cek ni bernilai 430 dipulangkan oleh bank kerana cek tak laku atau dipanggil cek tak layan. Ya. Jadi kita akan tandakan di sini, ya, bulatkan dan tanda sebagai ringkasan CTL. CTL ni maksudnya cek tak laku. Okey. Okey, seterusnya kita
Kita lihat balik buku tunai. Okey, langkah ketujuh adalah pelajar membandingkan di antara sebelah debit buku tunai dengan sebelah kredit penyerta bank. Okey. Ini langkah yang ketujuh. Okey, caranya bagaimana? Kita sebenarnya mencari kembar. Mencari kembar maksudnya mencari perkataan dan juga angka yang sama, tetapi buku tunai di sebelah debit dan bandingannya dengan penyerta bank di sebelah kredit. Itu langkah yang ketujuh. Okey. Kita lihat yang pertama sekali yang ada persamaan adalah pada April 5 jualan, jumlah dia 2450. Kita cari kembar dia, mencari kembarnya yang sama berada di penyerta bank. Okey, kita lihat. Okey, dekat penyerta bank ditulis di sebelah kredit angka yang sama. Tarikh mungkin berbeza, ya. Berbeza sedikit, tetapi angkanya tetap sama. Itu langkah kita dapat dah satu, ya, yang ada kembar atau persamaan di antara sebelah debit buku tunai dengan sebelah kredit penyerta bank. Okey, seterusnya kita lihat pula 7 hari bulan jualan 1080. Jadi kalau pelajar menggunakan kertas soalan, pelajar boleh memotong dengan menggunakan pensel ataupun ataupun pen dengan warna merah atau warna yang dapat dikesan, ya. Okay, 7 hari bulan kita lihat kembarnya atau perkataan yang sama, angka yang sama, itu 1080 deposit. Okey, seterusnya kita cari lagi. Ya, 16 hari bulan. Nyonya Mansur 2340. Okay, kita lihat ada persamaannya di sebelah kredit penyerta bank, dengan nilai yang sama. Okey. Langkah seterusnya kita tengok lagi, ada lagi tak? Okey, itu sajalah. Kita dapati ada 3 perkara yang sama. Jadi perkara yang tak sama di sini, Amira tadi telah pun ditandakan sebagai cek tak laku. Jadi yang ini tidak termasuk. Jadi kedai Nazrin yang wujud adalah 27 hari bulan, kedai Nazrin 1560. Yang inilah sebenarnya deposit belum dikreditkan. Yang cikgu dah minta pelajar tandakan sini kan, di tepi ini dengan warna kuning kan. Itu maksud dia yang tinggal bukan baki bawah-bawah, bukan cek tak laku, adalah kedai Nazrin. Dan kedai Nazrin ini dianggap sebagai deposit belum dikreditkan. Okey, langkah yang ke-8 adalah kita akan membandingkan di antara buku tunai sebelah kredit dengan penyerta bank sebelah debit. Dan kita akan mencari perkara yang sama ataupun kembar. Kembar kepada apa yang terdapat dalam buku tunai. Okay, kita teruskan. Yang pertama, April 1 belian nombor cek 440070 bernilai 760. Okey, ada persamaannya dalam penyerta bank di sebelah debit 8 hari bulan cek 440070 760. Okey, kita teruskan. Seterusnya yang ada persamaan lagi adalah syarikat murni dengan nombor cek 440071 2320. Okey, ada dalam penyerta bank di sebelah debit bernilai 2320. Okey, seterusnya selepas kita bandingkan kedua-dua tu, kita akan lihat, kita akan sediakan penyerta penyesuaian bank. Okay, sebelum tu, semasa pelajar menandakan sebelah debit tu sebagai belanja atau warna biru, sebelah kredit adalah hasil. Jadi pelajar boleh lihat di sini, sebelah debit tu pelajar boleh cari
satu nilai yang bukan baki, bukan cek, bukan deposit. Dan di sini pelajar boleh lihat insurans perintah sedia ada. Insurans ni adalah belanja. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat buku cek. Juga kita tandakan sebagai warna biru atau belanja. Jadi ada dua belanja di sini. Insurans perintah sedia ada dan buku cek. Okey, seterusnya sebelah kredit yang berwarna merah atau dipanggil hasil. Di sini bukan baki, bukan cek, bukan deposit. Kita akan dapati ada satu di sini iaitu dividen syarikat EMP 400. Yang ni kita akan ambil dia sebagai hasil. Okey, cikgu ulangi, ada dua belanja di sini iaitu insurans perintah sedia ada 960 dan buku cek RM25. Okey, manakala hasil pula dividen 400. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan sediakan penyerta penyelesaian bank. Ingat balik tadi, semasa kita menyediakan penyerta penyelesaian bank ni, pada 30 April 2020, kita akan tulis baki awal di buku tunai. Jadi, pelajar lihat balik buku tunai yang telah disediakan tadi. Kita ada baki hantar bawah 7634. Okey, 7634 itu kita akan letakkan di sini. Okey. Baki yang mana? Dekat soalan tu kita ambil sebelah kredit. Baki hantar bawah 7634 dan apabila berlaku pada dibawa ke hadapan pada Mei 1 dia akan duduk di sebelah debit. Jadi perkataan baki debit di buku tunai diletakkan di kolom yang kedua RM di sini 7634. Kemudian sebagai petuanya, cikgu nak tunjukkan di sini, pelajar boleh ingat perkataan B tambah C tolak D. Senang kan? B tambah C tolak D. Jadi kita ikut turutan B tambah C tolak D. Okey, apa maksudnya? Baki debit di buku tunai, kita akan tambah dengan C, cek belum dikemukakan, dan kita akan tolak deposit belum dikreditkan. Okey, di sinilah cikgu nak jelaskan yang masa cek belum dikemukakan ni, pelajar telah tulis warna hijau kan. Jadi warna hijau kita akan tambah dengan warna merah iaitu hasil. Jadi warna hijau kita tambah dengan warna merah untuk memudahkan pelajar mengingat petua ini. Kita namakan ia sebagai warna Christmas. Warna Christmas kita akan tolak dua warna lagi. Deposit belum dikreditkan berwarna kuning dan gabungannya adalah belanja yang berwarna biru. Jadi kuning tambah biru, kuning tambah biru kita simbolkan sebagai warna bendera Perlis. Jadi warna Christmas akan tolak warna bendera Perlis iaitu kuning tambah biru. Okey. Senang kan nak ingat? Okey, kita teruskan. Okey, cek belum yang dikemukakan tadi, kita dapati ada sewa, ada belian, ada lengkapan. Okey, ini adalah 3 perkara yang kita ambil daripada buku tunai. Sebelah kredit yang telah ditandakan sebagai cek belum dikemukakan atau warnanya sebagai warna hijau. Okey, seterusnya yang ini pun juga buku tunai. Kesilapan tadi adalah di dalam buku tunai kita tulis sebagai 1706. Sedangkan dalam penyerta bank yang sebenarnya nombor cek yang sama adalah 1607. Jadi pelajar boleh ambil 1706 tolak 1607, kita dapati perbezaannya sebanyak RM99. Apa maksudnya di sini? Maksud dia pelajar perniagaan ini telah terlebih bayar sebanyak RM99. Jadi apabila wang itu telah terlebih bayar, jadi wang itu perlu dimasukkan semula ke dalam bahagian debit, bahagian penerimaan. Sebab itu kita letakkan dalam bahagian cek belum dikemukakan. Dan seterusnya, warna merah ataupun hasil yang ada dalam penyerta bank yang kita dapat kesan tadi adalah dividen bernilai 400. Jadi pelajar perlu mengira,
menambahkan jumlah ini 800 tambah 1100 tambah 2900 tambah 99 dan tambah 400. Kita jumlahkan di sini bernilai 5299. Okey, seperti yang ditunjukkan di sini, baki debit di buku tunai akan tambah cek belum dikemukakan. Jadi B tambah C, okey. Jadi jumlahnya 7634, kita akan tambah dengan 5299 dan jumlah yang kita perolehi adalah 12933. Dan jumlah ini tidak dinamakan apa, dia sekadar hasil tambahan 7634 baki debit di buku tunai tambah cek belum dikemukakan 5299 dapat 12933. Okey, seterusnya kita akan tolak deposit belum dikreditkan. Okey, ingat petua tadi yang cikgu bagi, B tambah C tolak D. Okey, D itulah deposit belum dikreditkan yang kita tandakan tadi dengan warna kuning. Okey, warna kuning kita akan tambah dengan warna biru kan, yang dinamakan sebagai simbol kepada bendera negeri Perlis. Okey. Jadi daripada situ kita ambil cek tak laku yang ada dekat buku tunai ya, sebelah debit tadi, Amira namanya, cek tak laku 430. Kemudian kita ambil jumlah insurans yang terdapat dalam penyerta bank di sebelah debit yang kita tandakan sebagai warna biru. Okey. Buku cek RM25 juga ada dalam penyerta bank yang kita tanda sebagai warna biru sebagai belanja. Dan seterusnya kedai Nazrin. Kedai Nazrin adalah deposit belum dikreditkan. Selepas kita potong-potong yang ada persamaan, jadi yang tinggal tadi adalah kedai Nazrin 1560. Jadi dalam kelompok yang sama, pelajar perlu tambah 430 tambah 960 tambah 25 tambah 1560 dan kita dapati jumlahnya 2975. Okey. Angkanya positif tetapi kita tanda dalam kurungan sebabnya kita nak tolak. Perkara yang ditolak dalam prinsip perakaunan kita akan tandakan dalam bentuk kurungan. Jadi angka yang di sini baki debit buku tunai tambah cek belum dikemukakan, kita dah dapat 12933. Kemudian kita akan tolak D. D B tambah C tolak D, deposit belum kreditkan 2975 dan kita dapati jawapannya 9958 dan jumlah jawapan yang terdapat iaitu 9958 dipanggil sebagai baki kredit di penyata bank. Dan jumlah ini adalah, jika pelajar lihat dalam soalan, adalah jumlah atau baki hari terakhir yang terdapat dalam penyata bank bagi bulan April tahun 2020. Jadi, kalau pelajar dapat angka ini, maknanya pelajar telah menjawab dengan tepat. Okey. Tahniah. Jadi, sebagai ulangan, untuk bahagian jawapan ni, kita sediakan penyata penyelesaian bank pada 30 April 2020 tanpa mengemas kini buku tunai. Caranya yang pertama, pelajar ingat balik baki debit di buku tunai. B akan tambah C dan akan tolak D. B tambah C tolak D. Okey, satu. Yang kedua, cara mudah untuk nak ingat. Oleh kerana kita dah tanda tadi cek belum dikemukakan ni dengan warna hijau. Dan warna hijau akan ditambah dengan warna merah iaitu hasil dalam penyerta bank. Jadi hijau tambah merah kita ingat sebagai warna Christmas. Perayaan Christmas. Okey. Seterusnya, lepas kita tambah, kita dapat 12933. Kita akan tolak dua warna lagi iaitu warna apa? Deposit belum kreditkan ni adalah warna biru. Warna kuning. Dan insurans buku cek ni, dua belanja ni adalah warna biru. Jadi kuning tambah biru kita ingat sebagai warna bendera negeri Perlis. Jadi Christmas tolak bendera negeri Perlis, maka kita akan dapat jumlahnya baki kredit di penyerta bank. Bagaimana nak semak kalau jawapan itu tepat atau tidak? Lihat pada hari terakhir di penyerta bank, angkanya adalah sama, itu 9958. Okey. Kalau dah pelajar dapat ikut kaedah yang pertama ni, kita teruskan dengan kaedah yang
Soalan 2 menggunakan soalan yang sama tetapi cara jawab yang berbeza. Okey, tadi cikgu dah jelaskan bila jumpa buku tunai dan penyerta bank dalam soalan penyerta penyelesaian bank, maka pelajar hendaklah memilih buku tunai terlebih dahulu. Okey. Lepas pilih buku tunai, lepas tu barulah kita lihat penyerta bank yang sama macam soalan 1 tadi. Okey, maklumat tambahan pun masih sama. Cek bernombor 440072 tersalah catat dalam buku tunai. Dan yang kedua, cek yang diterima daripada Amira pada 28 April 2020 dipulangkan oleh bank kerana tak laku. Okey, anda dikendaki, okey, yang ini berbeza dengan soalan nombor 1 tadi, menyediakan 2 perkara. A, buku tunai dikemas kini. Selepas itu menyediakan B, penyerta penyelesaian bank pada 30 April 2020. Di sini kita akan lihat perbezaan di antara kaedah menyediakan penyerta penyelesaian bank tanpa kemas kini dengan soalan yang kedua ini, menyediakan penyerta penyelesaian bank pada 30 April 2020 dengan mengemas kini buku tunai dan seterusnya menyediakan penyerta penyelesaian bank. Okey, ingat balik cara menjawab bila lihat buku tunai dengan penyerta bank, pelajar hendaklah memilih buku tunai dahulu. Tidak kira sama ada buku tunai di atas ataupun buku tunai diletak di bawah. Yang mana dulu antara penyerta bank dengan buku tunai. Dan langkah yang pertama yang perlu diamalkan setiap kali menjawab soalan ini adalah letakkan di sebelah debit, sebelah kiri buku tunai, tulis siap-siap deposit belum dikreditkan, ataupun kita tanda sebagai warna kuning. Okey, langkah yang kedua, di sebelah kredit buku tunai, iaitu di sebelah kanan, di luar kotak jumlah, pelajar boleh tulis sebagai cek belum dikemukakan. Okey. Okey, 2. Okey, seterusnya kita lihat penyerta bank. Apa yang kita nak buat? Dekat atas debit ni tandakan sebagai belanja. Ya, ini belanja. Yang mana belanja? Ya, seperti yang kita dah buat tadi, ya. Bukan belanja tu maksudnya bukan bagi BB, bukan cek, bukan deposit, tetapi ada perkataan yang menunjukkan perbezaan dengan kesemua ni, iaitu insurans. Kaedahnya perintah sedia ada 960 dan satu lagi kita dapati buku cek bernilai RM25. Jadi ada 2 di sini sebagai belanja. Okey, seterusnya sebelah kredit seperti tadi juga, soalan 1, kita tanda sebagai hasil ataupun warna merah. Dan hasil ni juga petuanya bukan bagi BB, bukan cek, bukan deposit. Jadi bila kita kata bukan, maka yang betulnya adalah dividen. Ya. Dividen ni dianggap sebagai hasil bernilai 400. Okey, boleh ingat. Okey, kita teruskan. Okey, langkah seterusnya adalah menanda berdasarkan maklumat tambahan. Nombor 1, cek bernombor 440072 tersalah catat dalam buku tunai. Jadi, kita lihat di sini 15 hari bulan perniagaan Yusof, nombor cek 440072 kita tanda dalam bulatan dan tanda sebagai kesilapan. Okey, angka yang sebenar adalah berdasarkan penyerta bank pada 18 hari bulan, cek bernombor yang sama dan duduk sebelah debit, diletak sebelah debit, angka yang sebenar adalah 1607. Jadi ambil 1706 tolak 1607, kita dapati perbezaannya sebanyak RM99. Apa maksudnya? Maksudnya peniaga telah tersalah catat, terlebih bayar maksudnya. Dia sebanyak RM99 dan RM99 itu perlu dimasukkan dalam buku tunai dikemas kini yang akan kita sediakan sebentar lagi. Okey, seterusnya berdasarkan maklumat tambahan juga, pelajar perlu menandakan cek yang diterima daripada Amira pada 28 April bernilai 430 yang dipulangkan oleh bank kerana berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan cek itu tak laku, seperti tanda tangan yang berbeza, mungkin angka dalam bentuk
jumlah dalam bentuk angka dan juga perkataan yang berbeza, cek terkoyak, kotor dan sebagainya. Jadi kita tandakan Amira ni dalam kurungan, kita tandakan dalam bulatan 430 dan tanda sebagai cek tak laku. Okey, kita ulang balik proses tadi. Okey, seterusnya langkah yang ketujuh adalah seperti juga yang tadi, kita membandingkan antara sebelah debit dengan sebelah kredit. Buku tunai sebelah debit dengan penyerta bank sebelah kredit. Okey. Daripada apa yang kita tunjukkan pada 5 hari bulan jualan ni ada pasangan ini di sebelah kredit penyerta bank. Jadi pelajar akan potong tanda ni. Kita lihat memang ada dekat penyerta bank. Tarikh berbeza tetapi jumlah yang sama. Dan sebelah pun asing. Sana debit, sini kredit. Okey, langkah yang kedua kita tengok jualan 7 hari bulan 1080 juga mempunyai kembar di sebelah kredit dalam penyerta bank 1080. Okey, seterusnya 16 hari bulan Nyonya Mansur 2340 juga mempunyai angka yang sama di sebelah kredit dalam penyerta bank 2340. Okey, jadi selepas dipotong-potong semua ni, kita tolak baki, kita tolak Amira yang memang telah ditandakan sebagai cek tak laku, maka yang tinggal adalah kedai Nazrin. Jadi kedai Nazrin ni kita anggap sebagai apa? Kita anggap sebagai deposit belum dikreditkan. Satu. Okey, seterusnya langkah yang ke-8, kita bandingkan sebelah kredit buku tunai dengan sebelah debit penyerta bank dengan melihat angka yang sama. Yang sebelah sini lebih senang kerana ditandakan dengan nombor cek. Okey. Yang pertama 760. Okey, yang kedua Syarikat Murni 2320. Ya. Okey, seterusnya okey, itu saja yang kalau kita lihat tadi ya. Sekejap cikgu ulang balik. Okey. Oleh kerana dua ni adalah persamaan yang sama, okey. Jadi angka yang lain tu seperti perniagaan Yusof ni dah termasuk kesilapan. Kita dah ketepikan. Jadi sewa 800, belian 1100 dan lengkapan 2900. Tiga perkara ini bermula dengan cek 73, 74, 75 dianggap sebagai cek yang belum dikemukakan. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita sediakan jawapan dengan menyediakan buku tunai dikemas kini. Okey, yang pertama sekali pelajar perlulah mengambil baki hantar bawah yang terdapat dalam buku tunai di sebelah kredit di dalam soalan 7634 kita tulis sebelah debit 7634. Okey, seterusnya kita catatkan kesilapan. Kenapa letak sebelah debit? Sebab peniaga terlebih bayar sebanyak RM99. Jadi wang itu perlu diambil semula. Diletak ke sebelah debit. Okey, seterusnya dividen. Okey, cikgu tandakan BT ni maksudnya buku tunai dan PB ni adalah daripada penyerta bank. Okey, seterusnya kita catat sebelah kredit, cek tak laku. Dalam kurungan BT maksud dia item ni atau perkara ini diambil daripada buku tunai. Okey, insurans diambil daripada penyerta bank. Okey, buku cek pun diambil daripada penyerta bank, bayaran dia RM25. Dan seterusnya pelajar mengira sebelah debit, jumlahkan sebelah debit, kita tolak jumlah sebelah kredit, maka kita akan dapat baki hantar bawah sebanyak 9318.
Kemudian kita akan jumlahkan di kedua-dua bahagian. Jumlahnya 8133 di kedua-dua bahagian. Dan seterusnya kita akan pindahkan baki hantar bawah. Pada 30 April ni 6318 kita akan letak di sebelah debit pada Mei 1 sebagai baki BB. Okey, untuk pengetahuan pelajar semua, baki BB 6318 inilah akan dipindahkan ke penyerta bank. Penyerta penyelesaian bank yang kita akan sediakan sebentar lagi. Ini berbeza kaedah dia dengan apa yang telah dibuat dalam soalan 1, iaitu kaedah menyediakan penyerta penyelesaian bank tanpa kemaskini buku tunai. Bezanya adalah dalam soalan yang kedua, bila kita kemaskini, kita hanya ambil baki ni, baki hantar bawah yang merupakan baki bawah-bawah selepas kita kemaskini buku tunai. 6318. Kita teruskan dengan penyerta penyelesaian bank. Mula-mula kita tulis baki debit di buku tunai. 6318 ni adalah jumlah yang kita ambil daripada buku tunai yang telah dikemas kini. Jadi pelajar kena faham betul-betul. Kita ambil baki debit di buku tunai ni daripada buku tunai yang telah dikemas kini. Bukannya buku tunai yang terdapat dalam soalan. Itu beza dia. Kemudian seperti petua yang cikgu bagi tadi, B tambah C tolak D, masih lagi diteruskan. Cuma perbezaannya, item yang kita masukkan dalam buku tunai tadi tidak diulang dalam penyerta penyelesaian bank. Jadi apa yang diambil di sini? Kita hanya masukkan item daripada buku tunai, iaitu cek belum dikemukakan dengan deposit belum dikreditkan. Yang mana kita dapat daripada penyelesaian buku tunai tadi. Item yang pertama sewa 800, yang kedua belian 1100, yang ketiga lengkapan 2900. Pelajar akan tambah angka ni dan pindahkan ke sebelah, jumlahnya 4800. Langkah seterusnya adalah kita menambah baki debit di buku tunai 6318, kita tambah dengan 4800. Jadi lepas kita tambah, kita dapati jumlahnya 11,518. 11,518. Seterusnya kita tolak deposit belum dikreditkan satu saja, iaitu kedai Nazrin. Dalam penyelesaian tadi kita jumpa kedai Nazrin sebagai deposit belum dikreditkan. Jadi penyelesaiannya adalah kita ambil jumlah 11,518 tolak kedai Nazrin yang merupakan deposit belum kreditkan 1,560, dan kita dapati jumlahnya adalah sebanyak 9,958. Dan angka ini dipanggil baki kredit di penyerta bank. Dan jika pelajar teliti menyemak pada soalan, inilah angka yang terdapat pada jumlah terakhir, baki terakhir dalam penyerta bank. Jadi menunjukkan jawapan yang telah disediakan oleh pelajar adalah tepat. Sebagai latihan pengukuhan di bawah tajuk penyerta penyelesaian bank ni, pelajar boleh cuba jawab berdasarkan apa yang telah dipelajari dalam kelas pada awal tahun ini. Satu, nyatakan 3 tujuan penyediaan penyerta penyelesaian bank. Apakah 3 tujuan kita menyediakan penyerta penyelesaian bank? Satu, kita mengenal pasti sebab perbezaan baki di buku tunai dengan baki di penyerta bank. Yang kedua, menyesuaikan baki di buku tunai dengan baki di penyerta bank. Sebabnya adalah kita anggap baki di penyerta bank adalah betul, tepat, kerana ia dijana oleh komputer. Manakala baki di buku tunai biasanya berlaku kesilapan kerana ia dibuat secara manual oleh pegawai yang bertugas di organisasi perniagaan. Jadi kita nak ikut baki di penyerta bank. Yang ketiga, tujuan penyediaan penyerta penyelesaian bank adalah memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai. Jadi ada 3 jawapan di sini yang merupakan 3 tujuan penyediaan penyerta penyelesaian bank. Pelajar teruskan pada soalan yang kedua.
Nyatakan dua sebab baki di buku tunai berbeza dengan baki di penyerta bank. Okey, nyatakan dua sebab baki di buku tunai berbeza dengan baki di penyerta bank. Okey, kita lihat. Sebab yang pertama, butir direkodkan dalam buku tunai tetapi belum direkod dalam penyerta bank. Okey, apakah butir tersebut? Satu, cek belum dikemukakan. Kalau mengikut teknik 4 warna, kita guna apa? Cek belum dikemukakan adalah warna hijau. Okey, yang kedua, deposit belum dikreditkan atau warna kuning. Dan yang ketiga, berlakunya kesilapan dalam buku tunai tetapi yang tepatnya adalah dalam penyerta bank. Jadi atas 3 sebab ini, ya. Cek belum dikemukakan, deposit belum kreditkan dan kesilapan dalam buku tunai. Okey, yang kedua, kenapa baki di buku tunai berbeza dengan baki penyerta bank? Butir direkod dalam penyerta bank tapi belum direkodkan dalam buku tunai. Okey, bank telah pun membuat catatan tetapi catatan ini tidak diketahui oleh peniaga sehinggalah peniaga menerima penyerta bank pada setiap hujung bulan. Okey, iaitu penerimaan yang dibuat oleh bank, pembayaran oleh bank dan juga cek tak laku. Okay, kita pergi ke soalan yang ketiga. Nyatakan dua kaedah penyerta penyelesaian bank. Okay, seperti yang cikgu jelaskan tadi, ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah dengan mengemaskini buku tunai dan yang kedua tanpa mengemaskini buku tunai. Okay, kita teruskan ke soalan yang keempat. Nyatakan 4 warna yang digunakan semasa menyediakan penyerta penyelesaian bank tanpa mengemaskini buku tunai. Okay, warna itu adalah kuning untuk deposit belum dikreditkan, hijau untuk cek belum dikemukakan, biru untuk belanja, merah untuk hasil. Okay, yang kelima, nyatakan cara mudah untuk menyediakan penyerta penyelesaian bank tanpa mengemaskini buku tunai. Okay, bagaimana kita nak sediakan penyerta penyelesaian bank tanpa kena kemaskini buku tunai? Seperti yang cikgu jelaskan tadi, kita menggunakan petua B tambah C tolak D, iaitu baki debit di buku tunai tambah cek belum dikemukakan dan tolak deposit belum dikreditkan. Okay, mudah kan? B tambah C tolak D. Ataupun kita anggap sebagai warna Christmas, perayaan Christmas, iaitu hijau tambah merah, kita akan tolak warna bendera Perlis iaitu kuning tambah biru mengikut kaedah ataupun teknik 4 warna. Okey, seterusnya yang keenam, nyatakan item terdapat di sebelah debit buku tunai. Okey, di sebelah debit buku tunai kita ada baki BB. Kita akan ambil hasil. Hasil ni adalah diperolehi daripada penyerta bank sebelah kredit atau warna merah. Dan sebenarnya kesilapan jika terlebih bayar. Macam soalan tadi, peniaga telah terlebih bayar sebanyak RM99. Okey, dan soalan yang ketujuh, nyatakan item terdapat di sebelah kredit buku tunai dikemaskini. Ada kemungkinan jika baki itu adalah baki overdraft, maka dia ada baki BB dia sebelah kredit. Kemudian di sebelah kredit kita juga ada belanja. Belanja ni diperolehi daripada penyerta bank yang ditandakan dengan warna biru. Begitu juga cek tak laku dan juga kemungkinan berlakunya kesilapan iaitu terkurang bayar. Okey, itu dia latihan pengukuhan yang kita telah jawab untuk soalan bahagian ini. Jadi sebelum cikgu akhiri perjumpaan kita pada hari ini, ada beberapa isu dalam soalan ini yang perlu pelajar teliti. Okey, bagaimana sekiranya soalan ini pelajar dapat baki BB di buku tunai itu sebelah kredit itu menunjukkan overdraft. Kita masih menjawab dengan cara yang sama. B tambah C tolak D, tetapi bahagian B itu pelajar mestilah meletakkan dalam kurungan. Maksud dia tidak cukup. Pelajar tu peniaga telah terkurang wang dalam bank yang menyebabkan bank itu berbaki debit. Berbaki debit dalam bank maksud dia overdraft. Okey, bagaimana kita nak jawab soalan ni, isu yang kedua?
bagaimana kita nak selesaikan soalan penyerta penyelesaian bank ni jika soalan diberi dalam bentuk ayat. Okey. Andainya diberi dalam bentuk ayat, tidaklah sukar, cuma pelajar perlu terlebih dahulu memahirkan diri dengan menjawab soalan dalam bentuk yang telah cikgu jelaskan ini. Kita potong-potong dan lepas tu kita kena ingat petua yang mudah adalah B tambah C tolak D, iaitu bermula dengan baki, debit atau kredit di buku tunai, kita akan tambah cek belum dikemukakan dan kita akan tolak deposit belum dikreditkan. Jadi penyelesaiannya B tambah C tolak D masih juga digunakan. Jangan sekali-kali menggunakan baki bank di atas. Sekiranya pelajar menggunakan baki bank di atas, maka penyelesaian B tambah C tolak D itu tidak dapat diikuti. Jadi amalkan, biasakan dengan menjawab baki debit di buku tunai, tambah cek belum dikemukakan dan tolak deposit belum dikreditkan. Okey. Jadi itu saja untuk perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Sehingga kita bertemu lagi di rancangan yang akan datang. Sekiranya ada sebarang persoalan berkaitan dengan mana-mana tajuk dalam prinsip perakaunan, pelajar bolehlah menghubungi Cikgu Rosli Hamid di nombor telefon 0125591 893. Okay. Terima kasih, teruskan belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi, InsyaAllah. Terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.